Ada baki 2 hari lagi sebelum Malaysia berdepan Vietnam dalam perlawanan yang cukup penting dekat tempat sendiri. Wajib menang lawan pasukan yang dah lama kita tak kalahkan. Untuk misi kita layak ke Piala Asia dengan barisan pemain yang ada. Aku sedikit kecewa sebab tinggal 2 hari tapi tiket masih baru 33,000. Aku rasa masih boleh lagi. Aku tahu memang perangai kita ni suka beli last minute, tapi ni dah agak last minute juga. Takkan dalam tempoh 2 hari boleh push sampai ke 80,000 tu agak tricky lah. So at least lah aku harap boleh dapat dalam 60,000. Korang tak ingat ke betapa seronoknya masa jaringan cantik Faisal Halim, penalti Arif Aiman dengan jaringan minit kecederaan Romeo Morales untuk kita ikat Korea Selatan Piala Asia yang lepas. Korang tak nak rasa lagi ke? Tak nak rasa bangga tengok Malaysia main lagi kat Piala Asia? So ada 2 hari lagi, hari raya pun dah lepas. Tak guna korang komen bergaduh-gaduh kat video sebelum ni tapi tak beli tiket. So ramai-ramai, jom kita penuhkan Stadium Bukit Jalil lawan Vietnam ni. Misi wajib menang. Aku dah beli, so jumpa korang kat sana. Tempat duduk, grandstand dan premium habis dijual. Sebelum itu, jangan lupa follow, like and share video ini. Melalui laman sosial FAM telah mengumumkan bahawa tempat duduk, grandstand dan premium telah habis dijual. Ini bermakna tinggal tempat duduk untuk terbuka dan kanak-kanak. Tadi FAM telah mengeluarkan bahawa tiket telah terjual 33,000. Tetapi apa yang pelik di sini, ramai menyatakan tiket sebenarnya sudah hampir 60,000 habis. Kemungkinan tinggal seat di tingkat 3 gate C. Ayuh rakyat Malaysia yang belum beli tiket, kita sama-sama turun stadium jumpa pada hari Selasa ini. Itu yang saya sebab apabila saya kat sana, saya terkejut guys. Aku terkejut guys. Itu satu benda kan yang kalau boleh, saya tak nak cakap pasal naturalisasi. Saya tak nak cakap pasal kita bantai sini, bantai sana. Tak. Itu di luar kawalan kita. Kita sebagai fans bola sepak Malaysia kan, kita kena cuba sejujurnya kan, cuba menyeramakkan semangat kita, sokong national team macam tu. Saya bukan cakap sekarang tak ada. Ada. Tapi tak semacam gila-gila macam Indonesia. Serius. Itu saya cakap pun sekarang kan goosebumps guys. Lain guys. Kamu kena mengalami baru kamu faham guys. So itu yang memberi saya semangat sekarang. Kembali ke tanah air. Saya nak push. Saya nak pastikan saya boleh sekuat mana saya boleh buat. Saya nak pastikan semua orang juga pergi stadium. Beli tiket. Beli tiket pergi stadium, sokong. Kalau you tak tahu tengok bola, kalau you tak pernah mengikuti Harimau Melaya, tapi kamu ada tengok pasukan Manchester United main, kamu kena pergi guys. Pergi stadium, sokong negara sendiri. Itu yang paling terbaik guys. Dan suatu hari nantilah, saya haraplah kita kat Bukit Jalil juga boleh buat macam kat Gbk. Saya tak kisah bola sepak, saya tak kisah pasal naturalisasi. Kita sebagai fans, kalau kita bayangkan 70,000 orang dalam satu stadium berdiri menyanyi macam tu. Siapa-siapa yang datang stadium kita pasti terberak, terkencing guys. Dan pemain-pemain kita confirm akan main kau-kau bro. Itulah sebab hari tu saya bagi tahu member saya. Bila saya tengok ni kan, saya cakap, dia menangis guys. Kawan saya Indonesia menyanyikan lagu sampai menangis guys. Saya pandang dia, saya cakap kepada dia lah, Kalau macam ini kan, saya faham kenapa pemain semua, tak kisah dia naturalisasi ke pemain lokal, mereka main mati-mati-matian guys. Kenapa dia sayang sangat Indonesia? Kerana ini guys. Kerana apa yang diberi fans kepada mereka. Dan saya harap kita jugalah, saya jugalah nak buat ini sendiri, saya nak buat ini kepada pemain-pemain kita. Inilah yang saya pengalaman yang paling besar lah yang saya terima, yang saya akan simpan di dada dan saya akan gunakan untuk menaikkan semangat patriotik saya sebagai penyokong Harimau Melaya. Sejujurnya ini positif guys. Betul tak guys? Betul tak guys? Aku cakap ikhlas. Orang tak bayar aku bro. Tak ada orang bayar aku bro. Ini yang aku respect sangat lah.
Respect sangat. Kalau ada yang cakap yang banter pun ada juga, yang kat stadium pun ada kacau saya juga. Nyanyikan lagu. Radio Old Trafford bersama dengan kami berempat, Safiz Ali, Pak Azhar, Radin dan juga Fazik. Dan pastinya hari ini kita sangat bertuah, kita bersama dengan legend Malaysia dan juga legend dari Indonesia, Atep. Atep, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Old Trafford ini. Dan mungkin Atep boleh kongsikan perasaan terlebih dahulu kolaborasi antara Malaysia dan juga Indonesia di Old Trafford ni, Atep. Ya, senang ya, seperti dream come true. Kita bisa ke Old Trafford dan kita akan menginjakan kaki di lapangan Old Trafford. Menurut saya ini adalah mimpi semua anak-anak sepak bola yang ada di dunia. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan Indonesia yang telah memenangi perlawanan menentang pasukan China dan layak ke peringkat seterusnya. Maksudnya tak lama lagi Indonesia bakal layak ke Piala Dunia. Adakah macam tu? Ada berpeluang ke peringkat seterusnya. Ya, kita happy tentu melihat tim nasional Indonesia progresnya begitu bagus. Di mana kemarin kita baru mengalahkan China dan tentu Indonesia lolos ke round 4 dan walaupun memang tidak mudah, tetapi saya yakin Indonesia akan terus berprogres dan apa yang diharapkan oleh pecinta sepak bola di Indonesia bisa masuk Piala Dunia itu semakin dekat. Tapi masih adakah semangat itu dibawa untuk e-football juga di Old Trafford tu? Tentu. Ya. Ya, seperti kita tahu kalau lawan Malaysia tensinya selalu panas. Dia boleh katakan di dalam padang adalah musuh, luar adalah sahabat. Betul. Bagai memberi petanda bahawa pengurusan atasan bola sepak di negara ini sedang berada di zon bahaya. Semuanya berpunca daripada isu pemain tidak dibayar gaji dan kelab tidak melaksanakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara teratur. Ia membabitkan hampir separuh daripada 13 pasukan yang beraksi dan dianggap tidak layak diberi lesen beraksi dalam Liga Malaysia. Tindakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang mula menyiasat kepincangan kewangan kelab-kelab yang bertanding dalam Liga Malaysia. Then there's something wrong. Of course, saya setuju dengan pandangan TMJ yang mengatakan bahawa mengurus pasukan itu ikut kemampuan. Masalah tunggakan gaji bukan lagi perkara asing dalam arena bola sepak Malaysia dan terdapat banyak faktor mengapa ia berlaku secara berterusan. Namun paling jelas adalah sikap pengurusan pasukan atau kelab itu sendiri yang gagal membuat pertimbangan baik dalam pengurusan kewangan tahunan. Sekarang kelab berkurangan, semakin berkurang. So pemain pun tak ada keberanian untuk tampil ke hadapan, memikirkan masa depan. Tetapi bagi saya, pemain kena sedar. Keuangan sepak bola Malaysia makin kocar-kacir. Simak hingga tuntas apa penyebabnya. Ukur baju di badan sendiri sebagai pengurusan, apa yang mampu, apa yang tak mampu. Kalau tak mampu untuk 9 import, kita ambil 5 import yang betul-betul membantu sampai akhir season. Itu lebih baik daripada ambil 9 import yang tak dapat membantu kita sampai habis season. Bagi saya macam